Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Malam ni kita sambung lagi dengan logarithm. Okey, yang lepas kita tengok indices dan surd. Tapi videonya dah hilang kan, dah terdelete. So nanti ni cikgu belum cover balik video yang baru. So kita terus pada logarithm dulu. Okey, kita tengok apa itu logarithm. Okey, ataupun bahasa Melayu dia kita sebut logaritma. Sama je lah kan bunyinya, lebih kurang. Okey. So kita tengok dulu logarithm. Cikgu punya setting handphone ni jadikan sengit. Right, saya ingat sikit. Cuma nak betulkan ni sekejap betulkan sikit. Okey. Logarithm, mula kita tengok dulu. If a to the power of x equal to y. Okey. Kita ambil yang ni sebagai contoh dulu. Equal to y. Dan a ni mesti lebih besar daripada kosong. Dan a juga tak boleh 1. Okey, tak boleh nilai 1. Selain daripada itulah. Jadi, x ni disebut sebagai logarithm of y to the base a. Okey, x ini adalah logarithm bagi y dengan asas a. Okey, jadi kalau a to the power of x equal to y, kita boleh tukar dia kepada bentuk yang macam ni. Log means logarithm. Kita ambil short form dia je, kita gunakan log. Okay. Log y equals log y base a equal to x. Okay. Jadi kita akan ambil log y, base dia sama, base tak berubah. Ingat lagi index kan? Index kan a ni dipanggil base. So base dia tak berubah, pada log pun jadi base juga. Jadi log y base dia a, jawapannya adalah x. Okey, dan a ni tadi dia mesti lebih besar daripada kosong kan. Jadi dia boleh can be any positive integer. Okey, can be any positive integer except 1. Samalah macam statement kat atas ni. Okey. Then kalau a tu ialah 10, maksudnya log base 10. Okey, base dia adalah 10. Ini disebut sebagai common logarithm. Okay, common logarithm khusus untuk log base dia 10. Okay, dan ada banyak cara untuk kita represent log 10 ni. Yang pertama, kita boleh tulis log sahaja tanpa apa-apa base. Okay, kalau tak tulis base means kita tahu dia adalah base 10. Okay, worldwide tahu dia adalah base 10. Okay, ini kita panggil sebagai bahasa matematik lah kan. Awak tulis log sahaja, tak kira lah orang gunakan bahasa apa pun, dia akan faham. Log means dia adalah base 10. Ataupun kita tulis 10 dekat bawah ni. Dan cara tulis dia mesti kecil Jangan 10 ni sama besar dengan log. Sebab dia base, kita tulis dekat ujung tangkai G. Ini common. Pelajar nanti kalau tulis log base 10. Lama-lama 10 tu membesar, dia naik atas. Lama-lama dia membesar lagi, awak tulis terbesar pula macam ni. Dah salah kira. Ini common. Memang selalu cikgu jumpa pelajar tersalah tulis. Okay? Base dia kena duduk betul-betul dekat ujung tangkai G. Dan lagi satu, kita boleh wakilkan log base 10 common logarithm ni adalah LG. Kalau awak sebut LG means dia adalah log base 10. So ingat ada 3 cara untuk kita represent base 10. Right? Ini pengenalan dulu. Okay, kita tengok slide yang kedua. Okay? So selalunya awak yang pertama ni okay je kan? Okay, kita tengok pada slide yang kedua. Oh, lagi satu cikgu lupa.
Kalau log base 10, kita boleh cari nilai dia dengan menekan kalkulator. Dengan kalkulator. Kalau base lain, kalau kalkulator yang special, dia boleh buatlah base lain. Tapi kalau base lain ni kita perlukan jalan kerja untuk dapatkan markah. Tapi kalau log base 10, dah boleh terus directly tekan kalkulator. Okay. So kita pergi pada slide yang kedua. Macam biasa, kalau ada apa nak tanya, tulis saja dekat ruangan komen tu. So cikgu akan baca dan cikgu akan jawab. Okay. Selagi awak tak bertanya, cikgu akan terus saja. Okey, kita pergi pada slide yang kedua. Okey, ini slide yang kedua. Okey, tadi kita dah nyatakan kalau A to the power of X equal to Y, dia akan menjadi log Y dengan base dia adalah A equal to X. Ni yang tadi Sekarang ni kalau kita ada A to the power of 1 equal to A, macam mana kita nak tuliskan dia dalam bentuk log? Okay. Macam mana kita tulis dalam bentuk log? Tengok sini. Ni Y ni dia akan pergi sebelah log. Yang base ni akan turun di bawah. Jadi dekat sini A ni akan menggantikan Y. Dan A ni menjadi base. 1 ni menjadi X. Okay. Bila cikgu tulis balik, dia akan jadi log A base A equal to 1. Okay. Log A base A equal to 1. Jadi kalau kita dapat soalan, log nombor dia dan base dia sama, nilai dia adalah 1. Okay, kita boleh tukar dia menjadi 1. Okay. Now, kalau A to the power of 0, kita tahu A to the power of 0 ialah 1. Apa-apa nombor kuasa kosong, nilainya adalah 1. Okay. Jadi dekat sini bila kita tukar kepada bentuk log, sama juga tadi, 1 ni adalah Y, kosong ni adalah X dan A ni adalah base. So dia akan jadi log log 1 base A equal to 0. Jadi kalau log 1, apa-apa saja base, jawapan dia adalah kosong. Kita boleh tukar dia kepada kosong. So, ini dua-dua ni adalah properties untuk logarithm. Okay? Yang awak kena ingat. Sebab yang ini tak ada dalam senarai formula awak. Okay, yang ini awak kena tahu. Kalau log A base A, maksudnya dua-dua ni sama nombor. Kita boleh tukar dia jadi 1. Kalau log 1, tak kira apa-apa saja base-nya, dia akan jadi nilai kosong. Okay. Okay. Sekarang kita tengok pula undefined. Masa bila log ni undefined. Okay. Akan berlaku kejadian tidak tertakrif ni apabila kita mencari log kosong. Log kosong kalau awak tekan kalkulator, dia akan jadi math error. Okay. Tak ada nilai untuk log kosong. Kemudian lagi satu yang undefined. Kalau log ni nombor dia adalah negative. Negative numbers. Ataupun negative integers. Okay. Negative numbers atau negative integers. Alright. Jadi kedua-dua keadaan ni undefined. Okay. Macam biasalah cikgu akan memperkenalkan konsep-konsep dia dulu. Awak kena faham konsep-konsep ni. Nanti bila nak jawab soalan, sentiasa refer balik pada konsep basic ni. Okey. Kemudian apa lagi tinggal ni kejap cikgu lupa nak menjelaskan pada awak satu hal, satu perkara. Yang ini adalah
maklumat tambahan yang cikgu jumpalah bila kita search tu kan. Okay, let's say kita dapat nilai log itu adalah 1.667. Let's say macam tu. Okay. Jadi nilai 1 ni pada bahagian integer ni, yang ini disebut sebagai karakteristik. Karakteristik. Okay. Dan pada bahagian desimal ni, ia dinamakan mantissa. Okay. Mantissa. Okay. Ini tambahan lah, takkan ditanya dalam exam. Untuk pengetahuan awak ajalah. Okay. Yang di depan ni disebut sebagai karakteristik untuk nilai log itu, dan di belakang ni disebut sebagai mantissa. Okay, jadi kalau awak search dalam Google, awak cari mantissa, so ada banyak cerita pasal mantissa ni. Itu boleh search tepi lah kalau awak nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan logaritm ni. Okay, now kita dah ada bentuk ni. Okay, log x base 10. Cikgu ambil base 10. Ini khas untuk base 10. Base 10 equal to y. Okay. Jadi kita boleh juga kata yang x ini ialah anti log y. Okay. Anti log y. Anti log tu maksudnya macam kalau awak biasa buat sin ataupun awak buat sin theta equal to 1. So nak cari theta tu kita shift sin kan. Macam kita buat sin inverse kan. Anti-log ni macam log inverse macam tu lah. Okay. Anti-log itu adalah macam log inverse. Tapi disebut anti-log. Dan anti-log ni biasanya dia adalah sebenarnya dalam kalkulator dia akan tulis 10 to power of x. Okay. Ini disebut sebagai anti-log x. Okay. 10 to the power of x, 10 to the power of 3, 10 to the power of 4. Okay, apa-apa sajalah. Ini disebut sebagai anti-log. Okay, kalau awak tengok pada kalkulator awak, kalkulator cikgu hari ni kalkulator lain sikit lah. Okay. Awak tengok dekat kalkulator. Okay. Dekat bahagian log tu. Nampak tak? Dekat bahagian log ni. Kan ni log ni. Mungkin kalkulator awak lain sikit lah bentuk dia kan. Ni kalkulator cikgu lah. Okay. Dekat log ni. Atas dia nampak tak? Ada 10. Ada kuasa. Mungkin awak punya ada x lah. 10 kuasa x. So ini adalah anti-log. Ini ialah log. Log base 10 kita boleh tekan kalkulator kat sini. Okay. Right. Okay. Setakat ni masih okay? Ada apa-apa nak bertanya? Suatu benda yang baru ni, log awak tak pernah belajar lagi dalam lower form. Yang ini memang kita jumpa dalam upper form sahaja. Okay. Dapat. Alright. Bagus. Yes. Okay. So sekarang ni kita nak kenal pula dengan law of logarithm. Okay. Law of logarithm, law of indices, law of surds, semua lebih kurang sama. Semuanya lebih kurang sama. Okay. Dan semuanya ada dalam senarai formula. Okay. Kita tengok macam mana rupa law of logarithm. Okay. Ini dia. Law of logarithm. Kita cerita sikit pasal law of logarithm ni. Okay. Alright, kita tengok sini. Yang pertama. Okay.
law yang pertama. Kalau kita jumpa log ada dua unknown atau dua nombor yang didarabkan. Okey, dua nombor ni didarabkan. So, kita boleh pecahkan dia menjadi tambah. Jadi, awak kena tengok sini, kalau dia melibatkan darab, lognya tu kita tulis sekali saja. Dia takkan ada log XA darab log XY. Dia tak boleh kita buat macam tu. Dia bukan kita boleh expand macam ni. Tak boleh. Dia macam indices jugalah kan. Okey. Cuma indices kalau darab atas dia kita tambah macam tu. So kat sini kalau darab dia akan jadi tambah. Bila dia melibatkan tambah, setiap satu nombor kita tu ataupun unknown kita yang kita gunakan, depan dia ada log. Okey? Depan dia ada log dan depan log tak ada nombor lain. Means satu lah. Nilai dia mesti satu. Okey. Kemudian kalau nombor ataupun unknown tu dibahagi, X over Y dalam pembahagian, dia bertukar menjadi tolak. Okey. Jadi dua-dua ni sama je lah, satu darab, satu bahagi. Jadi bila melibatkan darab atau bahagi, lognya cuma ada satu saja dekat depan. Sekali saja ditulis. Tapi bila dia bertukar menjadi tambah dan tolak, setiap satu nombor atau setiap satu unknown tu mempunyai log dia sendiri. Ada log masing-masing. Okey. Dan ingat syarat depan log mesti nombornya satu. Tak boleh ada nombor lain. Okey, apa jadi kalau depan tu ada nombor lain? Okey, bila ada nombor lain, dia akan jadi rupa begini. Log X base A ada N dekat depan, ada nombor kat depan. So, bila ada nombor, kita boleh tukar dia menjadi kuasa. Nombor ni kita boleh ambil naik atas jadi kuasa. Jadi, depan log dah jadi satu. Jadi, dah boleh gunalah konsep-konsep yang ada kat atas ni. Law yang ada dekat atas ni. Okey. Cara nak buang nombor depan log. Naik atas. Kalau dia daripada atas, okey, daripada atas, kita nak tukar, nak buat proses darab atau bahagi, ataupun proses-proses lain lah yang sesuai dengan soalan ni. Jadi, kita boleh turunkan dia balik. Okey, sama ada dia berkuasa atau dia hilang kuasa. Duduk bawah sama-sama. Okey. Alright. Kemudian lagi satu, ni tiga-tiga ada dalam senarai formula Ni ada. Okey, satu lagi yang memang tak ada dalam senarai formula. Okey. Ialah A to the power of log X base A. Okey. Bila awak jumpa ni, maksudnya awak tengok nombor di bawah ni, base dia sama dengan base pada log. Dia index kan? Dia index. Base ada kuasa something. Tapi kuasa dia tu melibatkan log. Dan log tu base dia A. So, ni dengan ni sama. Bila dua-dua nilai ni sama, okay, dengan syarat depan log nombor 1. Tak ada nombor lain. Jawapan dia kita boleh ambil X ni sebagai jawapan. Okay. Ni special special character lah. Sebab yang ini kadang-kadang pelajar pun lupa. Sebab dekat senarai formula kat depan tak ada. Dan dia jarang-jarang keluar soalan macam ni. Tapi sekarang ni bila kebat semua yang unpredictable. Okay. Kita tak tahu apa yang dia nak keluarkan. Macam-macam boleh jadi. Semua yang tak disangka, semua boleh keluar. Okay. So ingat ni special properties. A to the power of log X base A is equal to X. Ambil balik nilai ni. Kalau depannya ada nombor macam mana? Nombor tu, kita gunakan properties yang ketiga. Nombor tu naik jadi kuasa. Jadi, dah bolehlah kita applykan konsep yang ni. Dan nombor tu adalah jawapan. Boleh? Okey. Jadi, cikgu nak terus pergi pada slide yang keempat.
Slide keempat, kita nak buat kiraan sikit. Okey, good. Semua boleh faham Okey, agak simple kan? Okey, sekarang ni kita nak belajar convert dulu. Okey. Yang pertama, kita nak convertkan from index. Ni bentuk index lah. Okey, nak convert to logarithmic form. Maksudnya nak tukar kepada bentuk log. Daripada bentuk index nak tukar kepada bentuk log. So yang ini dia akan jadi, ingat balik yang tadi, macam mana cara kita buat tadi? Base 2 ni dia akan turun menjadi, ni base dia akan turun menjadi base juga. Okey, dan dia akan berkait dengan 8 ni 8 ni contoh macam y tadilah. So dia akan bertukar menjadi log 8 base 2 equal to 3. Kena praktis lah cara nak tukarkan daripada indeks pergi pada log. Daripada log tukar balik indeks. Okey. Jadi contoh yang kedua, kita ada 125 equal to 5 to the power of 3. Jadi 5 ni akan turun menjadi base, yang ini menggantikan y dan ini adalah x. So, kita akan dapat log 525 is 3. Okay. Tak perasan pula dua-dua jawapan ni 3 kan. Okay. Ada nak tanya lagi? Tak ada Alright. So kita pergi pada daripada logarithmic form nak tukar kepada index form. Okay. Sekarang nak tukar pada index form, nak buang log ni. Oh sorry. Kita nak okey, ada soalan. Ni guna yang law tadi ke teacher? Yes. Kita gunakan yang tadi. Kita bukan gunakan yang law tu. Kita gunakan yang ini. Yang first tadi kita yang ini. Cara kita tukar ni. Okey. Kita guna yang ni Macam mana cara daripada index form nak tukar pada log. Daripada log tukar pada index. Awak cuma tengok dekat mana kedudukan y, kat mana kedudukan x. Daripada kuasa menjadi jawapan. Daripada base tetap jadi base. Dan y itu akan berkait dengan base. Macam tu. Tu cara awak nak tukar. Awak kena ingat cara macam mana awak nak tukar. Okey. Sekarang ni kita nak convert pula daripada logarithmic form kepada index form. Okey. Jadi tadi kita tukar base menjadi base kan. Jadi sekarang base ni dia akan menjadi base untuk pasangan ni. Ni x, ni y kan. Nak tukar. Jadi dia pergi sebelah. 3/2 ni akan naik menjadi kuasa. Okey. So bila dia pergi sebelah. Log ni hilang Sebab dia dah tarik log ni. Dia dah keluar daripada log ni. Macam belon lah. Belon ni mulut belon tu. Bila kita cabut getah dia. Kempislah belonnya. Okey. Log ni hilang. Dia flat. So kita akan dapat jawapan 9 to the power of 3 over 2 equal to 27. Okey. Daripada base pergi sebelah, jawapan dia akan naik. Okey. So base akan duduk bawah, jawapan akan jadi kuasa. Equal to 27. Okey. So tengok yang bawah ni. Cuba awak tulis dulu dekat buku nota awak. Cuba awak tulis dan cikgu akan bagi jawapan. Nanti awak semak. Awak praktis dulu macam mana awak nak tukar. Tengok adakah sama jawapan awak dengan jawapan cikgu.
Alhamdulillah. Okey. So dekat sini bila kita tukar, dia akan menjadi x to the power of 1 over 2. Okay, x pergi sebelah, 1/2 akan naik jadi kuasa, equal to 2. Macam tu. Okay, sama tak jawapan cikgu dengan jawapan awak? Atau tersilap bawa, tersilap pasangannya? Sama. Okey, maksudnya awak dah dapat lah kan? Dah boleh. Dia nanti praktis lagi lah. Gunakan buku modul ke, buku revision mana-mana. Praktis lagi cara nak tukar log kepada index, index kepada log. Okey, good. So, kita pergi pada slide yang kelima. Okey, kali ni kita cuba gunakan kalkulator. Awak cuba gunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai. Cikgu tu salah tulis ni. Dia bukan base A. Sebab kalau kita nak cari guna kalkulator, dia base 10. Okey. Okey. Sama. Alright. Okey, semua sama. Now, kita tengok log. Log base 10, 2.455. Jadi, awak gunakan kalkulator. Awak just tekan log. Okey. Guna kalkulator. Tekan saja log. Dan awak salin nombor ni. Okey, salin nombor apa yang nak dicari tu. 2.455. Okey. Tekan equal. Sama ada awak nak tutup bracket ataupun awak tak tutup, awak akan dapat jawapan yang sama. Okey. Equal. Itu je kita dapat jawapannya. Right. So, kita dapat 0.3900514965. Okey, macam biasa, kalau tak ada sebut apa-apa pasal decimal places ataupun significant figures, so kita akan ambil 4 significant figures. Okay. Kalau 4 significant figures means 3901. Okay. So, kita akan dapat jawapan ni. Kecilkan balik Okay. Masing-masing dah ada kalkulator. Cikgu tarik dulu. Okay. So, kita akan dapat jawapan 0.3901. Okay. Jadi, ni adalah nilai log base 10 yang kita boleh gunakan kalkulator. Terus tekan, dapat jawapan. Okay. Jadi, kalau dalam exam pun yang ni terus dibagi markah. Dia tahu kalau base 10 mesti boleh tekan kalkulator. Okey, sekarang kalau cikgu nak cari balik nilai anti-log. Anti-log bagi jawapan ni. Anti-log 0.3901. Okey. Kalau kita tengok cara yang kita dah belajar tadi, 10 ni akan pergi sebelah lah kan. 10 akan pergi sebelah. Kita akan dapat balik jawapan ni kan. Jadi kita sekarang sebab nak belajar guna kalkulator, kita tekan kalkulator. Right. Besarkan lagi. Baik, boleh besarkan kan. Cikgu, kita besar sangat. Kecil sikit. Tak nampak pula log ni kan. Alright. Nah, sekarang kita nak menggunakan anti-log. Nak gunakan 10 kuasa tu. So, kita tekan shift. Kita tekan balik log ni. Dia akan jadi 10 kuasa. Okay. Dia akan jadi 10 kuasa. Maksudnya dia anti-log lah. Dan masukkan nilai ni. 0.3901. Kita akan dapat balik jawapan yang tadi. Okay.
So kita ambil 4 significant figures, 2.455. Dapat balik yang tadi. Okay. Right, sama dengan jawapan yang tadi atas tu kan. Sebab ni adalah log dia. Jadi anti-log dia dapat ni. Log nilai ni dapat sebelah. Anti-log 10 kuasa nilai ni dapat yang ni pula. Okay, dia berpusing-pusing macam tu lah. So yang ni dia akan dapat balik semula 2.455. Okay. Sebab soalan log dengan anti-log ni dia tak adalah specifically dia tanya suruh tekan kalkulator macam tu, tak. Dalam equation awak akan ada certain part yang awak perlu gunakan konsep ni. Awak perlu tekan kalkulator. Tapi sebenarnya kalau awak tak tekan kalkulator, awak ada cara lain. Tapi it will take time lah. Okay. Buang masa sikit lah. Jadi apa kata kita terus gunakan kalkulator. Sebab dah dibenarkan guna kalkulator di sini. Okay. Tadi kita using calculator. Sekarang calculate without using calculator. Jangan guna kalkulator pula. Tak guna kalkulator, kita nak cari log 64 base 2. Okey, pelajar form 5 jangan jawab. Cikgu nak pelajar form 4 jawab. Awak rasa macam mana? Awak nak tukarkan log 64 base 2. Awak ada idea tak nak tukarkan log 64 base 2? Macam mana kita nak buat? Guna anti-log. Okey, yang form 5 jangan cakap apa-apa tau. Biar form 4. Bentuk indeks. Okey. Itu idea awak lah. Jadikan indeks. So, macam mana kita jadikan indeks? Dia tak ada equal dengan apa-apa pun. Macam mana kita nak gunakan anti-log? Anti-log apa? Tak ada nilainya. Naikkan base ke teacher? Kita boleh naikkan base kalau dia ada equal. Tukar jadi index form. Tak boleh nak tukar sebab dia tak ada equal. Okay. Dia tak ada equal. So kita tak boleh nak tukar. Tengok tadi contoh cikgu. Tengok balik contoh tadi. Dia ada equal. Bila ada equal, kita bolehlah gunakan tukar pada log. Daripada log tukar pada base, pada index. Okey, ada equal. Tapi yang ini tak ada equal. Equal kosong, equalkan kosong. Tak bolehlah kalau awak equal kosong, means awak dah tukar soalan. Tak boleh. Macam mana? Yang form 5 dah senyum aja kan? Form 4 tengah bertungkus lumus dengan indeks. Dengan log. Cert. Oh, nak masukkan cert kat sini. Jadikan cert macam mana tu? Apa maksud awak jadikan cert? Tukar 64 jadi indeks. Equal to X. Itu tak boleh equal pada apa-apa. Tak boleh. Tukar 64 jadi indeks. Okey, cikgu nak terima yang itu. Tukar 64 jadi indeks. Okey. Nak tukar 64 jadi indeks macam mana? Jawapan dia 6 Oh, dah dapat 6. Ya ke? Macam mana awak dapat 6? 64 nak tukar pada indeks apa? Okey, bila kita nak tukar 64 tu, kita tengok base ni. Okey? Base ni 2 kan? Okay, kita kena ingat balik yang tadi. Tadi yang mana? Yang kertas cikgu tadi. Sekejap Jadi, yang pertama kot. Yang pertama ni. Ingat ni. Kita nak gunakan properties yang ni. Kalau log A, base A. Bila dua-dua ni sama, dia akan jadi 1. Okay, dia akan jadi 1. Jadi kita nak gunakan properties yang ini. Jadi dekat sini, kita kena tukarkan 64 ni menjadi base 2. 2 to the power of apa? Jadi kita akan tukar
log 2, 64, cikgu tukar kepada 2 to the power of 6. Okey. So, sekarang ni, yang ini dah boleh jadi 1. Okey. Boleh jadi 1. Tapi kita tak boleh jawab 1 kuasa 6. Tak boleh Okey, tak boleh jawab 1 kuasa 6. 6 tu kita mesti turunkan dulu ke depan. Right. Tak boleh jawab 1 kuasa 6. Sebab ni nilai 1 kan. Jadi dia akan jadi 6 log 2 base 2. Okey, sekarang ini bertukar jadi 1. So, 6 darab 1, jawapan dia 6. Okey. Tadi Afrina dapat 6, tekan kalkulator ke kira? Sebab ada certain kalkulator kita boleh terus dapat jawapan Cepat jawab dengan jujur. Tekan kalkulator ke kira? Mana Afrina guna kalkulator? Okey, kita tengok pula B. Cikgu bagi 2 contoh ni. Masa yang A tu awak dah susah nak jawab. So yang B dah senang sikit kan. Tekan kalkulator. Itulah cikgu dah agak. Mesti awak tekan kalkulator. Sebab ada certain kalkulator kita boleh kira apa-apa base pun. Tapi kalau dalam SPM awak terus tekan kalkulator bagi jawapan, awak tak dapat markah. Okay, kita sekarang ni SPM dah banyak tak nak kasih pelajar guna kalkulator. Right? Okay, tak apa. Itu sebab awak baru berkenalan dengan log ni kan. Okay, it's okay. So, tengok yang B ni. Sama macam tadi. 5, 25 boleh tukar pada base 5. Jadi, kita tukar dulu. Base 5, ini dapat 5 to the power of 2. Okay. Nak selesaikan, 2 mesti hantar depan. Dia akan jadi 2 log 5 base 5. Dan is equal to 2. Okey. Kalau awak dah mahir dengan log ni, awak boleh lompat step yang ini. Okey. Tak payah tulis step ni. Awak tulis first step dan terus boleh dapat jawapan. Okey. Tulis first step, yang ni tak payah tulis, terus tulis jawapan dia 2. Sebab kita tahu bila base dia sama, dia akan jadi 1, so jawapan dia akan jadi yang atas ni. Sebab atas ni pergi depan. Okey, dan 2 darab dengan 1. Okey. Okey, kita pergi pada slide yang ke-6. Okay. Kalau tadi, soalan kita tu ialah log 2, log 64 base 2 dan log 25 base 5. Kali ni apa jadi kalau 64 ni menjadi base? Okey, dan 25 ni menjadi base. Macam mana kita nak kira yang macam ni pula? Afrina jangan tekan kalkulator Soalan pun dah cakap kan. Without using calculator. Okey. Alright. Macam ni. Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak tukar? Bagi cikgu idea. Selain daripada tekan kalkulator. Macam mana kita nak tukar 2 ni kepada base 64? 5 kepada base 25. Macam mana kita nak tukar ni? Form 5 yang ada dalam live ni, kalau nak tukar tanpa guna changing base. Macam mana kita nak tukar tanpa guna changing base? Sebab form 4 belum belajar lagi changing base. Ada idea tak? Macam mana kita nak tukar? Tak ada idea. Okey.
64 jadikan indeks. Yang bawah ni, dekat bawah ni jadi indeks. So apa gunanya kalau kita letak bawah jadi indeks? Dia tak boleh nak tukar. Law of logarithm tu tak masuk. Tak sesuai. Okey, tak apa, cikgu bagi tahu. Sebenarnya dia ada cara lain. Kalau form 5 dia orang dah tahulah ni ada cara lain yang lebih senang. Tapi sebab yang ni cikgu tunjukkan cara yang tanpa menggunakan changing base. Okey. Jadi kalau soalan macam ni, kita biasalah bila kita tak tahu nak selesaikan, kita buatlah let y. Okay, let y equal to log 2 base 64. Kita buat andaian. Buat lagi satu log boleh ke? Nak buat lagi satu log kat mana? Dekat 2 ni. Oh, tak boleh. Okay. Okay, sekarang ni, bila dah macam ni, mana pen ni? Okay, bila dah macam ni, kita dah boleh buat konsep yang tadi lah. 64 ni, pergi sebelah, y tu akan naik. Jadi kuasa. Okay. Right. So, dia akan jadi 64 to the power of y equal to 2. Okay, sebab bila kita dah tarik base daripada log ni dia akan flat, habis, hilang. Okay. Sekarang ni barulah kita tukar 64 ni kepada 2 kuasa 6. So, 2 to the power of 6, ada y kat sini, jadi y equal to 2. 2 ni bermaksud kuasa dia adalah 1. Okay. So, kita dah boleh buang ikut konsep indeks. Buang. So, 6y equal to 1 dan y equal to 1 over 6. Tadi kan kita assumekan log ini adalah y. Jadi, kita tulis baliklah. Sebab kalau kita tinggalkan macam ni bukan jawapan akhir. Bukan menjawab soalan. Okay, soalan bukan tanya value of y. Soalan suruh cari log 2 base 64. So, kita kena tulis balik macam ni. Menunjukkan inilah jawapan kita. Kita tak boleh assume pemeriksa faham. Kita kata let y sama dengan ni, y ialah 1/6. Jangan kita assumekan pemeriksa faham kita. Okay? Jadi, kita kena tulis balik. Okay. So, dah buat C, means bolehlah buat D kan. Sama je jalan kerjanya. Okay, kita buat yang D. Sama juga kita buat let y equal to log 5 base 25. Jadi 25 bawa ke sebelah. Dia akan dapat 25 to the power of y equal to 5. Okay, 25 barulah kita tukar kepada 5 to the power of 2. Okay, dan kita boleh buang. And 2y equal to 1. Y equal to 1 over 2. Okay. Okay. Boleh? Oh, kita nak beralih pada slide yang ke 7. Right? Tak ada apa lagi Tak ada, ni semua boleh Okay. Kita pergi pada slide yang ke 7. Okay. Tadi kan kita kata kalau log 64 base 2 dapat jawapan 6. Oh, ada soalan. Kalau soalan before this nak buat cara ni, boleh ke teacher? Yang sebelum tu kalau awak nak guna cara ni, kita dah ada cara yang lebih pendek. Nak buat apa kita buat cara panjang? Okay. Sebenarnya cara yang tadi pun boleh juga. Awak akan dapat jawapan yang sama. Boleh. Tak ada masalah. Tapi cuma dia wasting time lah. Sebab kita AdMath memang sangat-sangat mementingkan masa. Tapi kalau dah stuck, boleh ajalah. Okay, Afrina? Alright. So, tadi ni, kalau log 64 base 2 equal to 6,
Lepas tu bila kita buat log 2 base 64 dapat 1/6. Dia terbalik kan? Okey. Dan bila log 25 base 5 dapat 2. Bila kita terbalikkan log 5 base 25, kita dapat 1/2. Okey. Jadi dekat sini, kita boleh kata log 2 64. Okay, log 2 64. Log 2 base 64 is equal to 1/6 kan? Log 2 64 ialah 1/6 kan? 6 ini ialah log 64 base 2. So yang ni kaitan dia. Okay? Log 2 64 equal to 1/log 64 base 2. So kalau kita nak tukar pada properties, dia akan menjadi yang 2 ni cikgu ganti dengan A, 64 ganti dengan B. So log A base B is equal to 1/log B base A. Okay, so kita boleh tukarkan dia. Jadi yang ini tak ada dalam senarai formula, awak kena ingat. Okay, yang ini awak kena ingat sendiri. Okay, so kita pergi pada slide yang ke-8. Okay, slide yang ke-8. Tak ada soalan kan? Okay. So, slide yang ke-8. Kita tengok slide yang ke-8. Find the value of X. Okay, ni dah mula kiraan sikit lah Find the value of X. Tapi soalan A ni senang aja. Berapa nilai X? Untuk soalan A. Ini soalan agak simple ni. Agak direct. Okay. Ada yang boleh jawab? Find the value of X. Jadi, X is equal to 3. Okay, ada yang bagi jawapan 3. Okay, dah 2 orang kata jawapannya 3. 3 orang kata jawapannya 3. Okay. Jawapannya 3, salah. Ingat balik macam mana kita nak selesaikan soalan ni, nak buang log tu. Kita nak buang log yang ada tu. Ingat, kalau nak buang log, kita kena cabut base yang ada dekat bawah dia supaya dia boleh hilang. Cabut base ni. Jadi jawapan dia berapa nilai X tu? Bila base dah tercabut, base akan lari pergi. Dah dia bagi jawapan 1000. Okey. Jadi base ni akan lari pergi kanan. Dan 3 ni dia pergi kanan dan 3 ni akan naik. Jadi X tu akan jadi 10 to the power of 3. X equal to 1000. Macam tu. Okay. Kita dah bagi clue tadi, dah ramai boleh jawab kan. Right. 1000. Jawapannya 1000. Right. Okay. Kita tengok pula pada yang B. Okay. Pada yang B, sama juga. Cabut base pada log ni. Larikan pergi sebelah. 4 tu akan naik. Jadi X to the power of 4 ialah 81. Okay. Jadi kita kena cari 10 to the power of 3. Okay, betul tadi. Lambat sikit komennya naik. Internetnya sangkut Okay. So dekat sini kita kena cari 81 supaya power dia 4 juga. Supaya kita boleh cancel power dia nanti. Okay, kita nak cancel power dia.
So kalau 81 power 4, kita kena ambil 3. Okey dah. Oh, dah dijawab 3. Alright. Jadi x to the power of 4 ialah 3 to the power of 4. So 4 dengan 4 sama, kita boleh buang. So x equal to 3. Barulah jawapan dia x sama dengan 3 kat sini. Semua bermain nombor 3. Tak perasan pula cikgu, contohnya semua nombor 3. Okey, tengok yang C pula. Okey, C ni x to the power of 1.5 is equal to 7 to 9. Okey, macam mana kita nak cari nombor 729 ni kuasa dia 1.5? 1.5 tu ialah 3 per 2. 3 per 2. Yang ni lain sikit pattern dia. Yang ni lain sikit patternnya. Jadi 729 kita boleh tukar kepada kuasa berapa? Ada tak nombor yang kuasanya dapat 729? Kalau awak tak tahu, boleh try yang dekat kalkulator tu, nombor apa yang sesuai. Kita boleh tukar nak jadikan dia indeks ni. Supaya nanti kita boleh adjust dengan sebelahnya. Okey, nak tukar 729 menjadi indeks. Nombor apa yang awak dapat bila awak tukar kalkulator? Try and error lah kalau awak tak tahu. Tiga kuasa 6. Okey, ada yang dapat jawapan 3 kuasa 6. X ialah 81. Oh, ada yang dapat jawapan X ialah 81. Laju Okey. So kita nak tengok step step macam mana kita nak selesaikan 3 kuasa 6. Jadi X ni 1.5 ialah 3 over 2 kan. Okey, 3 over 2 ni 3, 6. Jadi kalau kuasa 3 pergi sebelah, dia akan jadi okey 3, 6. Okey, bila ni kuasa dia pergi sebelah jadi 1 over 2 Kalau 1 over kuasa 1 over 2 dia akan jadi 2. Jadi bila pergi sebelah dia akan jadi terbalik. Jadi 6 kena darab dengan 2 per 3 macam tu. Okey, 6 darab dengan 2 per 3. Jadi akhirnya kita akan dapat letak kat sebelah sini lah tak muat pula. So X sama dengan 3 kuasa 4. So X sama dengan 81. Macam tu. Okey, 9 kuasa 3. Oh, dia dapat 9 kuasa 3. 9 kuasa 3 pun boleh lah kalau awak nak cuba, dan jawapan dia akan dapat 81 juga. Sembilan kuasa 3 pun boleh kan? Awak boleh test, dapat nilai 81. Okey. Ini soalan yang keempat. So malam ni cikgu tak sediakan banyak slide lah sebab kalau nak teruskan lepas ni dia dah ada tajuk subtopik yang lain. Jadi kita nak pergi pada slide yang ke-9. Okey, kita pergi pada equation yang agak panjang sedikit. Yang ni okey ini basic-basic ni. Okey, soalan 9. Bukan soalan 9. Slide yang ke-9. Soalan 5. Okey. Okey, soalan 5 ni. Ni soalan ni agak panjang sedikit. Kita nak simplify. Okey, kita nak permudahkan sehingga dia menjadi single fraction. Okey, nak permudahkan. So macam mana kita nak permudahkan dia? Mana pen cikgu ni?
Selit pennya. Okey. Okey, kat sini apa strategi yang kita nak buat? Kita nak gunakan semua properties ni. Nak gunakan semua law. Nampak kat sini kita ada tambah, kita ada tolak. So, bila kita nak jadikan dia single fraction, kita nak kena melibatkan darab ataupun bahagi. Jadi, tadi cikgu kata syarat, mana tadi kertas cikgu kejap Yang ni tadi. Ingat balik syarat dia. Kalau daripada tambah, nak jadi darab, depan log tak boleh ada nombor. Baru kita boleh ghostan balik ke sini. Okey, daripada log darab nak pergi tambah pun sama juga. Jadi kat sini kita kena make sure tambah tolak tu hilang dia punya nombor di depan log. Jadikan darab dulu, lepas tu over dengan yang last. Oh, okey. Dia dah dapat idea kan? Alright. Jadi dekat sini kita boleh darab yang depan dulu, tapi kat sini depan log dia ada nombor. So nombor ni kita kena hilangkan dengan cara kita bawa nombor ni jadi kuasa. Okey, sebab syarat dia depan log tak boleh ada nombor. Jadi kita akan proses dia. Log A base 10 to the power of 2. 2 ni naik atas. Tambah sama juga dengan sebelah sini, B to the power of 2 base 10 tolak log C base 10. Okey, depan log dah tak ada nombor, dah menepati syarat. Sekarang kita boleh gabungkan. Bila kita nak darab, ada yang dah dapat jawapan. AB over C. AB over C. Okey, kita tengok jawapan akhir sama ke tak? Right. Jadi sini tambah akan jadi darab. Bila kita nak darab, log tak boleh tulis banyak-banyak. Log ada sekali saja kan? Bila kita nak melibatkan operation multiply dengan divide. Okey. So sini plus jadi darab, tolak jadi bahagi. So kita akan dapat A squared times B squared over C. Okey, ni bentuk darab, tambah jadi darab, tolak jadi bahagi. Okey, yang ini belum simplify, belum paling akhir lagi, masih boleh dipermudahkan lagi. Awak tengok sini kuasa dia sama, jadi kita boleh gabungkan. AB bracket to the power of 2 divide by C. Ni jawapan akhirnya. Okey. Okey, kita nak pergi pada soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6. Oops. Sama je cerita macam tadi, kita kena hilangkan nombor di depan log sebelum kita gabungkan dia, sebabnya ada operasi tolak kan. Jadi bila kita nak gabungkan dia, bawa 2 ke belakang, dia akan jadi 4/5 kuasa 2 tolak log 2/3 kuasa 3 base 10. Okey. Lepas tu dah boleh gabungkan sebab depan log dah tak ada nombor, dah menepati syarat, base-nya pun sama. Okey, syarat dia base mesti sama. Jadi base yang sama tu lognya kita tulis sekali sahaja. Sekarang kita boleh bahagi. Okey. Nak bahagi, jadi kita selesaikan yang ni dululah 16/25 divide by 4. 8/27. 8/27. So selesaikanlah yang ni. Log 10. Okey, awak akan dapat, ni kalau nak buat step by step lah, tapi tekan kalkulator awak dah boleh dapat jawapan kan. Okey. Ini
Ini pun pergi terbalikkan juga pula. So ini 16. Yang ni 25. Ni tak terbalik kan? I see. Alright. So kita akan dapat jawapan dia 54/25. Okay. 4/5, Adeline. Kenapa dapat 4/5? Saya tekan kalkulator tu. Betul-betul kena bracket kan. Kalau nak bahagi ni, bracket kan dia. 16/25 divide by, kalau takut dia bercampur kan. Okay, cuba tekan kalkulator sampai dapat jawapan yang sama. Oh, salah kira. Okay. So, ni jawapannya. Jadi, kita nak pergi pada soalan yang ke-7. Sasul-sasul semua orang Okay, soalan yang ke-7. Soalan ni masa cikgu tulis ni pennya macam kembang sikit, so ada yang mungkin tak berapa jelas kan. Cikgu bacakan soalannya. Okey, soalan 7, express each of the following in terms of log x base a, log x base a, log y base a and log z base a. Okey, kita nak tukar semua ni, yang banyak-banyak ni menjadi ada sebutan log x base a, log y base a dan juga log z base a. So macam mana kita nak tukarkan dia? Tadi daripada tambah tolak kita tukar menjadi darab dan bahagi. Sekarang daripada darab dan bahagi kita nak tukar menjadi tambah tolak. Jadi proses dia sama juga, kita reverse proses. Okay, kita reverse balik. Tadi cikgu kata kalau nak tambah, nak tolak, setiap term tu kena ada log dia sendiri. Okay, masing-masing ada log sendiri. Jadi kita akan bagi log pada setiap satu unknown ni. Jadi log x to the power of 3 base a darab jadi tambah. Log y to the power of 4 base a bahagi jadi tolak. Log z base a. Okey, dia nak dalam term log x, log y, log z. Dia tak nak ada kuasa. Jadi kuasa tu kita campak ke depan. Okay, ingat properties tadi kita boleh campak ke depan. So 3 log x base a plus 4 log y base a minus log z base a. Okey, siap. Seronok kan buat log ni. Okey. A, base A. So jawapan akhir dia macam tu. Okey. Jadi kita pergi pada soalan B pula. Soalan B ni dia ada square root. Okay. Bila ada square root, kita tukar pada bentuk index dulu. Okay, square root jadikan kuasa 1/2. Base A x squared y over z cube to the power of 1/2. Okay, dia kembang tulisannya terus jadi 3 tak nampak. Ni 3 Okay. Lepas tu bila macam ni kita tak boleh nak expand macam tadi, tak boleh nak buka macam tadi. Sebab dia ada kuasa setengah. Okay. Power dia ni kita hantar ke depan dulu. 1/2. Tulis besar sikit supaya dia tak kembang tulisannya. Okey, 1/2. Bila 1/2 dah lari ke depan, barulah kita boleh buka yang ini macam tadi. Jadi dia akan menjadi log A x to the power of 2 plus log y base A minus log z to the power of 3 base A. Okay.
Sekarang kita turunkan dulu sebelum kita darabkan dengan 1/2 kat depan. Okay, turunkan setiap kuasa tu dulu. Dia akan jadi 2 log X base A plus log Y base A minus 3 log Z base A. Okey. So, sampai sini, kalau awak nak darab 1/2 ni ke dalam, boleh aja. Tak salah. Okey? Boleh saja. Tapi, kalau cikgu tinggalkan jawapan macam ni. Sebab, pada log Y, kita akan dapat pecahan. Pada 3 ni pun kita akan dapat pecahan. Yang dia boleh bahagi cuma dengan yang pertama, yang X sahaja. Jadi, pada cikgu akan tinggalkan jawapan macam ni aja. Cukup. Okey? Okay. Boleh setakat ni? Dah makin berat sikit kan? Sikit je beratnya. Tak banyak. Okey, macam mana? Dah rasa kehangatan log ni? Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita nak teruskan pada soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8. Dekat pukul 11 Kejap je. Boleh Adlin. Okey, good. Okey. Kadang-kadang log ni bila ada bersama cikgu nampak macam easy kan. Nanti bila awak buat sendiri, sangkut. So, homework nanti cikgu akan bagi kemudian. Okey, sekarang ni. Okey, pre pun boleh Alright, good pre. Okey, soalan yang ke-8. Ni pattern lain pula. Soalan yang ke-8 ni, boleh tapi complicated sikit. Memanglah complicated log ni. Tapi kalau awak boleh faham properties dia, nak buat log ni tak boleh gelojoh. Kita kena tengok perlahan-lahan. Kita kena fikir atur strategi macam mana kita nak buat. Okay. Then it would be easy. Memang simple saja. Okay, tengok pattern soalan yang ni pula. Dia dah bagi maklumat kat sini. Okay, dia dah bagi log 2 base 3. Kemudian dia bagi log 5 base 3. Lepas tu dia minta without using calculator. Okay, without using calculator. Jadi maksudnya tak bolehlah awak tekan calculator macam Afrina tadi kan. Tak boleh log 150 base 3 terus bagi jawapan. Tak boleh. Kita mesti libatkan dua maklumat yang dia bagi ni. Dia dah given kan. So kita mesti use apa yang dia bagi tu lah. Okay. Jadi kat sini macam mana kita nak evaluate without using calculator. Okay, step yang pertama, awak tengok dulu 150 ni. Kita nak kena cuba pecahkan 150 ni. Okay. Dengan hanya menggunakan number 2, 3 and 5 sahaja. Okay. Kita nak pecahkan 150 tu menggunakan 2, 3 and 5. So, macam mana kita nak mula? Selalu pelajar dia dekat sini, dia macam ada sangkut sikit. Okay? Dia macam ada sangkut sikit. Jadi, cara paling selamat, kita buat 150 ni. 150 ni, kita cari dua nombor yang kita boleh darabkan dapat 150. Biasanya kita terus terfikir 15 times 10. Okay. Tak apa-apa sajalah awak akan dapat jawapan akhirnya. Jadi kalau cikgu kata ni 15 times 10. Okay. 15 dengan 10. Tapi kita nak gunakan 2, 3 and 5 sahaja. So 15 ni kita boleh tukar lagi. Menjadi 5 times 3. Okay. Dan 10 ni kita boleh tukar menjadi 5 times 2. Jadi akhirnya nombor yang kita dapat ialah number 2, number 3 and number 5 sahaja. Jadi daripada sini, kita boleh olahkan 150 tukar dengan nombor-nombor ni. So, kita akan dapat log base 3. 150 tu sekarang, kita tengok sini. 5 ada 2 kan?
So 5 square. 5 square. Okay. 5 tu ada 2 kali. Kita perlu times dengan 3. Dan kemudian times 2. Okay. Sekarang ada pula yang nak belajar admit juga ni. Ulat ni. Okay. Sekarang ni 5 to the power of 2 times 3 times 2. So kita nak expand macam tadi. So kita akan dapat log 5 to the power of 2. Kali ni awak dah konon-konon dah mahir kan. Power of 2 dah boleh hantar ke depan. Base 3. Okay. Times boleh tukar jadi tambah. Tambah yang ini akan jadi log 3 base 3 tambah log 2 base 3. Okey. Sampai sini, barulah kita tengok balik maklumat yang dia bagi. Kan dah sama? Log 5 base 3, ni log 5 base 3, sudah boleh tukar lah. Ni menjadi 1.465. Kemudian log 2 base 3, dah boleh tukar jadi 0.631. Log 3 base 3, okay, bila ni dua-dua sama, dia akan menjadi nilai, dia akan bertukar menjadi nilai 1. Okay. Right. So, dah boleh settlekan lah soalan ni. Kita akan dapat 2 log 5 base 3 ialah 1.465 plus 1. Jangan tinggalkan ni plus 1. Bila ada 3 terms. Bulat ni. Okay. Bila ada 3 terms, dia pun ada 3 term. Plus log 2 base 3. Okay, log 2 base 3 ambil nilai ni 0.631. Okay, sampai sini awak nak tekan kalkulator tak ada masalah. Okay, bukan maksudnya tak boleh tekan kalkulator langsung. Boleh, tapi cuma jangan cari jawapan tekan kalkulator. Dekat sini nak tekan kalkulator tak ada masalah. Sebab kalau awak congak pun, awak kira manually pun, awak akan dapat jawapan yang sama kan. So pemeriksa tak tahu awak guna tekan kalkulator ke, awak kira manual ke. Penting jawapan dia sama. Okay, cuma di sini yang tak boleh guna kalkulator. Mesti masukkan law of logarithm dulu untuk selesaikan. Okay, so bila awak tekan kalkulator, cikgu dah kirakan kat sini, awak akan dapat 4.561. Okay, 4.561. Okay, kita pergi sikit-sikit kan daripada ringan. Tadi awalnya tajuk log ni ringan. Lama-lama kita masuk sikit-sikit. Sekarang dah makin complicated sikit lah tapi awak kena ingatlah semua pattern. Kalau awak ingat semua pattern, cara soalan begini nak jawab macam mana, yang begini jawab macam mana, then log ni akan jadi very simple. Okay, macam biasa cikgu cakap lah, add maths tu mana ada susah kan. Dia step yang pertama, yang kedua ni add maths. Ini dah matematik biasa lah. Okay, so kita pergi pada soalan yang kedua. Yang B nya untuk soalan yang 8 ni B. Okay, 27. Pecahkan juga macam tadi. Tapi kalau awak dah terfikir, terus tulislah, tak apa. Sebab yang ini tak ada markah ni. Ini cuma jalan kerja untuk kita. Okay. Okay, 27. Let's say, yang terfikir tu tak teringat pula kan. 3 kuasa 3. Oh, kejap. Soalan ni tersilap sebenarnya. Patutlah nampak lain. Cikgu sebenarnya nak bagi log 2.7. Macam tu. Tersilap pula. Okay, log 2.7. Okay, kalau kita jumpa log ada perpuluhan, jadi kita tukar pada fraction dulu. Okay, tukar pada fraction dulu. So, dia akan menjadi log 27 over 10. Sebab satu tempat perpuluhan kan, kita per 100 lah. Kalau kat sini 2 tempat perpuluhan, kita per 100 pula. Satu tempat perpuluhan, kita per 10. 2 tempat perpuluhan, kita per 100. Okay. Ni base dia sama 3. 27 ni lah yang kita tukar. Kalau awak tak teringat 3 kuasa 3, mungkin awak akan buat 9 times 3. Kemudian 9 ni 3 times 3. So, kita ada 3. Jadi, kita boleh tukar kat sini.
Okey, 27 dia akan jadi 3 to the power of 3 divide by 10. 10 tadi kita dah kira kat sini kan? 5 dengan 2. 5 times 2. Okey. Right. Sekarang nak pecahkan dengan log. So, dia akan jadi log 3 base 3 power of 3 power hantar depan. Okey. Okey, bila dia per dekat bawah, semua nombor yang berada di bawah daripada denominator pecahan ni, denominator, semuanya kita kena tolak. Okey. Sebabnya, okay, cikgu tulis dulu lah minus log 5 base 3 minus log 2 base 3. Okey, kenapa jadi macam ni? Sebabnya kalau bahagi, kita akan buat tolak. Right? Tolak. Tapi tolak apa? Tolak yang dua-dua ni kat bawah. Log 5, 3, dia darab kan? Darab dia tambah. Log 2 base 3. Okay, kalau kita expand dia balik, dapat ni kan? So, nak lagi cepat, jimatkan masa. Yang bahagi di bawah semua kita tolak. Sebabnya yang ni lah. Ni penyebabnya. Okay? Alright. Then, tukar lagi. Ini akan jadi 1. So, 3 minus log 5 base 3. Ambil daripada atas. 1.465. Minus log 2 base 3. Ambil daripada atas. 0.631. Selesaikan. Okay. 0.904. Alright. Siap. Okay. Tinggal satu soalan yang terakhir. Sebab dah kelajak masa dah ni. Patut 1 jam cukup lah kan. Kalau admatch ni memang tak boleh berhenti 1 jam. Okey, sebelum kita pergi pada soalan yang terakhir, ada nak tanya? Ada soalan yang terakhir? Masih boleh bernafas kan dengan log ni kan? Oh, macam biasa awak buat apa ni, naikkan emoji like aja ya. Tanda like. Tanda like tu means faham lah kan? Okey, boleh alright. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir untuk malam ni. Sebab log ni tak boleh siap dalam satu malam. Dia akan makan masa, rasa cikgu mungkin lagi 2 kelas. Kalau nak lagi cantik 3 kelas lah, baru kita habis log ni. Okey, ini soalan yang terakhir. Last one. Okey, kita tengok sini soalan number 9. Given x equal to 5 to the power of a and y equal to 5 to the power of b, express log yang dibagi ni lah x to the power of 3, y to the power of berapa ni? Ayo, pen cikgu dah kembang. 7. Okey, ni 7. Ada square root pula tu dan base 5. Oh, ada kawan pun ganggu. Okey, in terms of a and b. Okey. Jadi dekat sini step yang pertama kita kena tukarkan dulu yang ni. Tapi ikut kesesuaian soalan ada ketikanya lebih senang awak biarkan macam tu. Okey. Ada 2-3 cara lah untuk selesaikannya. Cikgu tunjukkan satu cara saja. Sama ada awak nak tukar ataupun awak tak tukar. Right? Okay. Jadi kat sini cikgu tunjukkan yang cara kita tukar. Ulat ni. Okay. So, kita akan tukar x equal to 5 to the power of a. Cikgu nak tukar jadi log. Okay. Nak tukar jadi log. So, dia akan jadi log x base 5 equal to a. Okay.
Jadi yang Y pula tukar. Log Y base 5 equal to B. Okey, sekarang kita ada statement baru. Sekarang dah boleh tukar yang soalan ni untuk selesaikan in terms of A and B. Right? Square root macam tadi, square root jadikan kuasa 1/2 dulu. Log x to the power of 3, y to the power of 7. Ini base 5. Ini tukar pada 1/2. Okay, 1/2 boleh hantar ke depan dulu. Log 5. Okay, yang dalam ni. Astaghfirullahalazim. Silap. 1/2. Okay, 1/2 pergi depan. Bracket kat sini. Log base 5. X to the power of 3. 3 pergi depan. Okay, darab jadi tambah. Power pergi depan. Log Y base 5. So, ni base 5 kan? Okay, dan selesaikanlah. 1/2. Sini. Kita selesaikan yang dalam dululah Log X base 5. Log X base 5 ialah A. Ni 3A. Plus yang ini adalah B. 7B. Okay. Tinggalkan macam ni pun boleh lah. Tak payah tukar. Sebab 3 nanti dia akan jadi pecahan kalau kita expand. Okay. So settle untuk malam ni.